Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua anak-anak pelajar. Diharap semua pelajar berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa bersedia untuk belajar. Okey, hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru iaitu bab 4 yang bertajuk teknologi hijau dalam melestarikan alam. Okey, sebelum kita akan pergi kepada subtopik 4.1 iaitu kelestarian alam sekitar. Okey, pada subtopik ini cikgu harap pelajar-pelajar semua dapat mendefinisikan dan mewajarkan teknologi hijau dalam kehidupan dan menghubungkait kecekapan tenaga dengan teknologi hijau. Okey, buat pertama sekali kita mestilah faham apa itu konsep teknologi hijau. Okey, teknologi hijau ialah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Okey, ini adalah konsep utama konsep teknologi hijau. Okey, apa dia kepentingan teknologi hijau? Okey, yang pertama untuk mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Yang kedua, untuk mengurangkan pengeluaran karbon. Pengeluaran karbon contohnya apa? Karbon daripada asap kilang, daripada asap-asap kenderaan yang boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Okey, yang ketiga adalah untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia. Okey, apabila kita manusia kurang terdedah kepada gas-gas yang berbahaya yang menyebabkan pencemaran, ia akan meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan kita sebagai manusia. Okey, yang keempat, menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Okey, macam kita sekarang kita menggunakan sumber tenaga daripada gas asli. Okey, sumber asli ini tidak akan berkekalan sampai bila-bila. Jadi untuk masa hadapan, kini dan masa hadapan, kita perlulah mencari ataupun menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, apa contoh tenaga yang boleh diperbaharui adalah yang sangat glamour sekarang iaitu tenaga solar. Contoh yang glamour atau famous sekarang adalah tenaga solar. Selain daripada itu ada tenaga daripada ombak, tenaga daripada angin. Okey, semua tenaga ini boleh diperbaharui. Okey, ini adalah contoh-contoh teknologi hijau dalam kehidupan. Okey, kenderaan solar. Okey, ini kenderaan solar, dia menggunakan panel solar. Okey, dan satu lagi, ni ada kincir angin. Okey, ini panel solar. Okey, kenderaan solar ni digunakan untuk bagi mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Bahan api fosil contohnya adalah petroleum. Okey, sumber tenaga boleh baru digunakan bagi menjana tenaga. Okey, contoh ni lah sumber tenaga daripada angin. Okey, ini adalah kincir angin. Untuk kincir angin digunakan untuk menjana elektrik. Sama juga dengan ini adalah solar. Kita menggunakan tenaga cahaya daripada matahari untuk menghasilkan tenaga. Okey, seterusnya menghubungkait kecekapan tenaga dengan teknologi hijau. Okey, bagi menjayakan teknologi hijau di negara kita, dasar teknologi hijau kebangsaan telah dilancarkan pada Julai 2009. Okey, 4 tonggak utama yang menguatkan dasar
teknologi hijau kebangsaan ialah yang pertama, tonggak pertama iaitu tenaga. Okey, tenaga dia mempromosikan kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan tenaga. Yang kedua, alam sekitar. Okey, alam sekitar meminimumkan kesan negatif dan memelihara alam sekitar. Okey, tongkat yang ketiga adalah tonggak ekonomi, iaitu menambahkan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Dan yang keempat adalah tonggak sosial, iaitu meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Okey, seterusnya kita pergi kepada kecekapan tenaga. Okey, kecekapan tenaga. Okey, apa itu kecekapan tenaga? Okey, kecekapan tenaga merujuk kepada penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan sesuatu kerja pada kadar yang sama atau lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. Okey, kecekapan ni lebih kepada penggunaan tenaga yang kurang, tapi dia sangat efektif, iaitu tidak menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. Okey, apabila kecekapan tenaga diutamakan, apabila kita mengutamakan kecekapan tenaga, kita akan boleh menjimatkan sumber tenaga tanpa menjimatkan sumber tenaga. Okey, lagi ekonomi negara juga akan semakin kukuh dan kita juga dapat mengurangkan pembaziran. Okey, yang ketiga, sisa-sisa buangan dapat ditukarkan kepada suatu bentuk tenaga boleh baru yang lebih bersih dan selamat. Okey, Malaysia sangat menyokong dan memberikan komitmen sepenuhnya dalam melestarikan kecekapan tenaga. Antara inisiatif dan usaha yang dijalankan ke arah pelaksanaan kecekapan tenaga adalah label kecekapan tenaga bagi kelengkapan elektrik, indeks bangunan hijau iaitu Green Building Index. Yang ketiga, kempen teknologi cekap tenaga. Yang keempat, kempen penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar. Dan kelima, kempen kesedaran terhadap pengguna melalui amalan penjimatan tenaga. Ini adalah kita pergi kepada yang pertama tadi, iaitu label kecekapan. Negara kita memperkenalkan label kecekapan tenaga elektrik bagi barangan elektrik. Penilaian dia mengikut bintang lah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya selagi bilangan bintang ini menunjukkan kepada kecekapan tenaga. Kalau lagi banyak bintang, maksudnya lagi bagus alat itu, dan alat itu boleh menjimatkan dalam penggunaan tenaga. Label kecekapan tenaga ni awak boleh tengok pada alat-alat elektrik lah. Awak boleh rujuk, boleh tengok alat-alat elektrik yang berada pada rumah awak seperti peti sejuk. Lagi banyak bintang yang ada pada alat elektrik tersebut, maksudnya alat elektrik tersebut sangat cekap dalam penggunaan tenaga, iaitu dia boleh mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. So kita akan lebih jimat. Yang kedua, indeks bangunan hijau iaitu Green Building Index. GBI. GBI ialah sistem penarafan yang diberikan kepada bangunan yang mempunyai ciri-ciri mesra alam. Negara kita akan memberikan GBI ataupun sistem penarafan ni kepada bangunan yang berada di negara kita yang mempunyai ciri-ciri mesra alam. Ini adalah gambar Masjid Raja Haji Fisabilillah di Cyberjaya, dan masjid ini merupakan masjid pertama di Malaysia yang menerima pengiktirafan ini. Kenapa dia menerima pengiktirafan GBI ni? Sebabnya pembinaan dia sangat menitik beratkan kepada
kecekapan tenaga. Okey, kalau boleh tengok dekat sini apa ni? Ada panel solar. Okey, ini ada solar. Ini salah satu contoh cara untuk kita menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, yang seterusnya kempen teknologi hijau. Okey, negara kita sentiasa melakukan kempen teknologi cekap tenaga. Okey, dan seterusnya kempen penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar. Okey, sekarang TNB juga memberi peluang kepada kita, siapa-siapalah kat rumah yang ingin memasang panel solar. Okey, bila kita guna panel solar ni, dia akan menjimatkan penggunaan elektrik. Kita tak 100% menggunakan tenaga daripada tenaga elektrik daripada TNB. Kita menggunakan tenaga solar, iaitu tenaga daripada cahaya elektrik, tenaga cahaya matahari untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, seterusnya kempen kesedaran terhadap pengguna melalui amalan penjimatan tenaga. Okey, sekarang ni terdapat banyak kempen-kempen kesedaran terhadap penggunaan melalui amalan penjimatan tenaga melalui media-media sosial ataupun televisyen. Okey, setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat belajar dengan baik. Okey, kita akan jumpa lagi di sesi pengajaran yang lain. Semoga kita semua dapat menjaga diri kita dan kita dihindari daripada virus COVID-19. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.